sambung kita punya topik belajar kita, iaitu kaedah reka bentuk pengiklanan. Alright, yang mana yang baru masuk, saya minta anda tuliskan nama yang ada dekat dalam message. Okay, ruangan message tu saya sediakan link, so boleh tuliskan dekat situ. Okay. Alright. So kita dah masuk kepada untuk hari ini, iaitu kaedah reka bentuk pengiklanan. Kita dah sampai bab 3, iaitu reka bentuk dalam pemasaran ataupun perniagaan. Jadi ini adalah kaedah reka bentuk pengiklanan. Okey. Kita pergi kepada matlamat produk. Apa yang kita nak iklankan? Sebenarnya iklan kita mengandungi maklumat yang terperinci tentang produk. So biasanya kita nak memperkenalkan ciri-ciri ataupun keistimewaan produk yang ada untuk memenuhi keperluan dan kehendak pengguna kita lah. Okay. So kita kena tengok dululah apa sebenarnya kekurangan yang ada dekat dalam kita punya pasaran. Next, kita tengok penyampaian fakta. Okey, iklan ni kita nak sampaikan fakta dengan tepat, iaitu mengenai produk apa yang kita nak sampaikan. Contoh kalau awak jual foundation, so awak kenalah mention fakta yang ada dalam foundation tu macam mana. Dia jenis matte ke, jenis jenis yang basah ke, mesra wuduk ke, boleh kena air ke, jenis oily ke, sesuai untuk orang yang kulit macam mana, berapa jenis. Kalau ada satu jenis, mungkin kena nyatakan lah ni kulit ni sesuai untuk orang yang berkulit sederhana, okay, ataupun jenis warna kuning langsat. Jadi kalau orang yang kulit tan tak sesuai, jadi jangan masukkan. Okay, sampaikan fakta yang penting sahaja. Okay. Okey, kemudian kita tengok biasanya mengenai fungsi dan cara pengendalian. So kalau kata kita jual produk macam nasi lemak pula, periuk nasi. So awak kena mention lah macam mana kita nak buat proses. Pertama sekali nak tekan apa, nak buka apa, nak sambung wire, lepas sambung wire nak kena tekan apa. Contoh macam periuk noksa kan, dia ada banyak fungsi, so dia ada pelbagai fungsi kat situ. Jadi macam mana kita nak masak daging kat dalam tu, kita nak melembutkan daging kita, so proses dia kita kena tekan steam ke, kita kena tekan apa, kena dinyatakan secara pengendalian dia satu per satu. Okay, macam mana nak mulakan, kalau kita buat bread maker ke, at least macam Thermomix, kat situ ada lagi banyak cara. Jadi bila lagi banyak cara, kita kena terangkan cara pengendalian tu dengan sangat-sangat detail lah. Kita tak boleh main bagi je. Okay, so nanti kalau tak, nanti kita punya pengguna ataupun customer kita tu tak nampak. Dia tak nampak apakah kelebihan, apakah yang dia boleh buat. Beli mahal-mahal tapi tak boleh nak guna. So tak gunalah kalau macam tu kan. Okay, so kita tengok lagi demonstrasi. So iklan ni menunjukkan kelebihan dan cara pengendalian. So kita ada demonstrasi. Ni saya pernah cakap, kita ada ditunjuk dekat dalam Go Wow Shop ke, apa lagi, Go Shop. Jadi ditunjuk macam mana cara nak bersihkan. Dia bagi mop. So lepas tu dia nak kena tunjukkan lah cara pengendalian dia macam mana. Sekali cuci ke, sekali lap dia terus bersih ke. Macam tu kan. Biasanya disampaikan melalui rakaman media massa ataupun secara langsung. Okey, seterusnya perbandingan. Kita tengok perbandingan produk baru dengan produk lama. Okay, so contohnya produk periuk nasi tadi lah, dia ada conventional. So produk lama, produk baru macam mana? Kalau produk lama contohnya, ataupun dia perbandingan dari segi tambahan dia punya kelebihan, fungsi dia. Jadi dia ada tambah satu lagi yang sebelum ni tak ada, dan ni ada. Okay, kemudian perbandingan dibuat berdasarkan kualiti, masa, reka bentuk, rasa dan fungsi. So kita tengok apa benda yang kita jual. Kalau dari segi kualiti lah kita nak tunjuk. Kalau dari segi kecepatan masa, contoh kalau sebelum ni, kalau periuk biasa, kalau kita nak masak daging ataupun kita nak rebus ketupat, nak buat dodol kan, kalau kita nak buat dodol satu hari satu malam. Jadi kalau kita gunakan dalam satu periuk yang memang dah cepat, jadi dalam masa 3 jam pun dah siap. Okay. Kemudian dari segi reka bentuk, rasa, fungsi, okay, itu semua memainkan peranan. So kita nyatakan perbandingan benda yang lama, benda yang sedia ada dengan benda yang baru, ataupun kita tambah fungsi yang baru. Okay.
Next, seterusnya kiasan ataupun ibarat. Menggunakan kiasan atau ibarat untuk menegaskan kelebihan yang akan diperolehi. Jadi kita tambahlah kiasan. Contohnya yang biasanya yang dekat dalam iklan Petronas kan, mencapai kelajuan maksimum. Kalau contoh satu gambar lori, dia jual lori, gajah pun boleh naik lori. Itu contoh kiasan ataupun ibarat. Kalau membersihkan tu sampai ke peringkat apa yang paling bersih. Okay. Next kita tengok kenyataan merangsang ya, supaya pelanggan berfikir dan tertarik dengan produk. So ada ayat-ayat tertentu yang dia gunakan untuk menarik perhatian pelanggan ni supaya kalau sekali tengok je terus nak beli. Macam itulah juga dengan produk kita yang kita nak cipta. Dan ni adalah gambar pegun. So gambar digunakan sebagai titik fokus ataupun tumpuan pada bahagian tertentu produk yang biasanya kita paparkan dalam media cetak. Okey, untuk lebih lanjut kita tengok contoh dalam buku teks lah ya. Nanti kita tengok sekejap lagi apa lagi yang ada. Okay, so kita nak kenal pasti kaedah bentuk pengiklanan. So itu yang minggu lepas kita dah buat, kita dah belajar. So kali ni kita nak tengok kaedah bentuk pengiklanan. So pengiklanan ni bermaksud sebarang bentuk persembahan ataupun komunikasi berbayar yang bersifat tidak peribadi dan ditujukan kepada golongan sasaran. Sama ada dia kita nak berbayar ataupun tak berbayar tu dia bergantung kepada kita jugalah. Okay, dekat Facebook pun ada, kalau kita buat page, kalau kita nak berbayar pun boleh, kalau kita tak nak yang berbayar, yang free pun boleh. Cuma sasaran pengguna kita akan dapat banyak ataupun sikit, itu bergantung kepada kita punya followers. Okey, kemudian tujuan pengiklanan adalah untuk mempromosikan, memperkenalkan, meningkatkan ataupun melariskan jualan sesuatu produk, perkhidmatan ataupun idea penaja yang tertentu. Okey, nampak tak kat sini kita nak kena promo lah, kita nak kenalkan kita punya produk dan kita nak meningkatkan ataupun kita nak lariskan produk tu. Sama juga perkhidmatan. Okey, kalau sebelum ni orang tak pernah tahu pasal Ninja kan, perkhidmatan Ninja yang courier. So macam mana orang nak kenal perkhidmatan Ninja ni? Dia kena buat satu promotion lah, sama ada promotion tu dalam TV, promotion tu melalui Facebook ataupun media sosial, ataupun melalui TikTok kan, media massa. Dan kita penaja tertentu, contoh penaja ni di Bulletin TV3. Okay, so iklan tentang Petronas. So iklan penaja. Iklan penaja ni bayarannya sangat mahal, terutama pada waktu puncak. Okay, so kita tengok media iklan dekat sini, saluran dia adalah media cetak, media elektronik dan media sosial. So kita tengok kat media cetak dekat dalam surat khabar. So kita boleh gunakan surat khabar. Iklan tu ada banyak tempat, iklan kecil, iklan muka surat, iklan ruangan. So dia akan berada di mana? Kalau iklan tu kecil bayarannya sikit lah. Kalau dalam satu muka surat maksudnya bayaran dia mahal. Dan dari segi warna apa semua, iklan ruangan dekat mana dia ambil? Dekat position depan, tengah-tengah, hujung. Okay, helaian, brosur, edaran, katalog. So kat sini kepingan kertas berlipat yang bercetak bermaklumat, kepingan kertas yang mengandungi maklumat produk, lembaran yang mengandungi maklumat secara terperinci dan diedarkan oleh ejen syarikat. Ini contohnya bila awak masuk dekat dalam mall. Lepas tu nanti ada orang hulukan satu helaian kertas kan, dia bagi flyers ke, dia bagi katalog ke. Tak boleh tak apa cik, cik boleh tengok dulu maklumat-maklumat yang ada dekat dalam kita punya bahan barangan ni kan. Boleh study dulu. Dia takkan paksa lah, biasanya dia bagi, dia suruh tengok, dia suruh kita meneliti dulu maklumat-maklumat yang ada dalam kandungan. Right, seterusnya ada tengok media elektronik. Okey, kita ada television. Apakah fungsi televisyen sebagai iklan? Kita nak sampaikan iklan melalui visual dan audio dengan unsur-unsur kreatif. So kita selain daripada gambar, kadang-kadang kita tengok dia ada menyanyi, contoh iklan Horlicks kan. Dia ada menyanyi, digunakan kanak-kanak. Jadi bila kanak-kanak dengar suara kanak-kanak, dia akan jadi attract. So dia nak tengok apa benda tu kan. Dia lari dengan sayur lah apa semua kan. Iklan audio. So dia gunakan ada suara. Contohnya kereta Volvo kan, dia menggunakan suara dalam kan, Volvo, suara dalam. Jadi bila itu menarik minat pengguna lelaki lah biasanya untuk membeli produk tu. Okay.
Kemudian radio, menyampaikan iklan melalui audio. Biasanya kita tak nampak dan kita dengar. Kita dengarlah DJ tu dia bercakap. Contohnya dekat Sinar FM, Suria FM kan. Dia gunakan pengacara. So pengacara tu akan repeat lah beberapa kali dalam satu masa. Ataupun bila dia berbayar, dia akan membayar selama iklan tu selama 15 minit. So jurucakap tu akan cakaplah produk dia. Dia akan ceritakan macam tu juga awak. Sebila awak ada produk, awak boleh ceritakan menggunakan melalui media. Awak nak sampaikan maklumat yang berkaitan dengan produk awak. Contoh minyak wangi daripada mana? Awak ambil daripada Madinah, daripada Mekah. Lepas tu awak nak kena ceritalah apa yang membezakan produk awak dengan produk yang sedia ada di pasaran. So radio ke udara dan pendengar boleh mendengar semasa memandu, masak kan. Okay. Kemudian papan digital. So ini merupakan satu evolusi media elektronik yang terkini. Sekarang kita dah ada papan digital yang mula-mula papan bermaklumat sahaja. Kemudian dia ada yang digital di mana dia boleh berubah-ubah. Okey. Keunikan papan digital mampu apa? Oh. Kita ada kelas. Belum ada. Alright, macam lagi. Okey. Kemudian keunikan papan digital mampu menyampaikan maklumat penting kepada kumpulan sasaran. So kita dah targetkan siapa kita punya target marketing kita kan. Contohnya kita nak pasarkan ni kepada pelajar. Jadi kalau pelajar kita kena fahamlah target marketing dia, pelajar ni biasanya dia ada dekat mana kan. Kalau kadang-kadang dia letak dekat lampu isyarat. So dalam lampu isyarat tu ada satu papan digital yang besar. Jadi dekat situ orang boleh tengok lah sambil-sambil dia tengah tunggu traffic light kan. Sambil daripada dia tengok telefon dia boleh tengok papan digital yang ada maklumat. Okey, selain tu kita ada media sosial. Okey. Ini paling banyak lah sekarang ni yang dipraktikkan iaitu kita gunakan strategi pemasaran yang mana dia amat berkesan. Kemudahan internet di hujung jari. Kalau dekat dalam WhatsApp, kita ada dua pilihan. Sama ada kita nak guna business WhatsApp ataupun kita nak guna personal WhatsApp. Dalam business WhatsApp, dia ada katalog. So dekat situ bila seseorang tu dia menjual produk, dia boleh masukkan produk dia dekat dalam katalog. Jadi kita boleh bagi link dan kita punya pengguna dia boleh tengok secara, dia tak payah tanya kita bagi je alamat, kita bagi maklumat-maklumat tu, harga semua dia dah bagi dalam tu ataupun kita boleh letak di status. Okay, di status kita apa benda, apa yang kita nak promote hari ni dekat dalam status pun boleh. Lepas tu dekat dalam kita punya Instagram. So dekat ini Instagram kebanyakannya gambar. Biasanya orang akan bagi gambar, video, okay, gambar yang akan menarik perhatian. So dia akan ceritakan sedikit di bahagian bawah. Lepas tu dia gunakan reel. Sekarang ni ada macam-macam dekat dalam Instagram kan. Okey, kemudian dekat dalam Facebook. Facebook ni biasanya kalau kita nak buat promotion, kita tak akan gunakan personal lah. Kita akan gunakan dalam page. Okey, ataupun kita gunakan blog. Okey, walaupun orang kata cikgu, blog sekarang ni macam tak berapa popular kan. Kita tak gunakan blog. Tapi sebenarnya blog masih menjana keuangan yang tinggi. Selain daripada tu, Twitter tu kan tempat di mana dekat situ orang-orang muda dia bersembang dekat dalam tu, dalam sambil tu dia tweet trading, dia buat trade daripada bawah atas cerita dia punya kepala cerita dia, tapi last hujung dia dia buat promotion, dia buat promosi produk yang dijual. Macam tu lah juga awak, kalau kita ada produk kita boleh gunakan, kita ada banyak saluran dan banyak media sama ada secara percuma ataupun secara berbayar. Okay, and then apa lagi? Alright. So itu sahajalah untuk pada hari ini kita punya pemilihan reka bentuk dan juga kaedah reka bentuk pengiklanan sebagai instrumen pemasaran. Okay, so sebenarnya kalau kita tengok benda ni awak dah terdedah dengan benda ni. Awak dah familiar sebenarnya dengan aktiviti pemasaran ni, tetapi dari segi reka bentuk masih belum apa orang kata masih belum secara detail lah.
Jadi awak tak pasarkan produk awak, tapi sebenarnya kalau ikutkan apa yang kita buat pada tingkatan 3 ni, kita dah buat promotion, kita dah buat produk kita masa pertengahan tahun. Okey, yang bahagian bab 2 iaitu penghasilan produk, kita dah ada perbincangan, kita dah ada penghasilan produk, kita dah ada buat penambahbaikan, penilaian, whatever semua. Dan untuk yang bab 3 ni adalah masanya untuk anda mempromosikan barangan anda. So ini adalah contoh-contoh yang telah dinyatakan lah. Yang saya nyatakan dekat sini, macam mana kalau kita produk awak tu nak dipasarkan. Masalahnya kita ni dah lama tak pergi sekolah. Kemudian bila cikgu minta pelajar ni berfikir buat apa aktiviti produk untuk produk dipasarkan. So semua orang tak jalankan benda dia. Jadi last sekali dia blur. Jadi dia kita just go with the flow je lah untuk reka bentuk dalam perniagaan. Tapi sebenarnya kalau ikutkan untuk masa ini kita dah belajar, kita dah buat produk kita dan kita mesti buat pemasaran supaya kita dapat balik kita punya modal yang telah kita laburkan untuk kita buat produk kita. Sebenarnya macam tu lah. Okay, so clear tak dengan apa yang saya terangkan? Clear ke tak clear? Ada masalah tak? Ada soalan tak? Setakat ini untuk hari ini kita ada 7 orang untuk hari ini. Okey, tak ada. So setakat ini yang siapkan latihan saya kebiasaannya adalah Wang Chi. Yang lain saya tak tahu dia lemas dalam lautan mana lah. Okey, so untuk seterusnya kita punya aktiviti, kita nak buat kita nak buat sedikit latihan untuk pengukuhan. Jadi saya sharekan link dekat sini. Okey, sekejap. Kita share sekali lagi window ini. Alright. Okey. Live dashboard ni. Okey, saya akan bagi link tu dekat dalam kita punya ruangan message. Okey. Dan anda akan sama-sama menjawab. Okey. Saya kopikan link ini. Okey. Saya pastekan dekat dalam message. Okey. Semua orang sila klik quizzes yang saya masukkan dalam link message ni.